A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak didik cikgu di luar sana. Baiklah, hari ini cikgu akan rakam pengajaran cikgu iaitu bab 8. Kita masih lagi bab 8, bahagian kedua. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah pelajar-pelajar, okey, kita bertemu lagi setelah kita bercuti sempena Hari Raya Aidilfitri dan juga cuti sekolah pertengahan tahun. Kita kembali lagi pada hari ini, malam ni, untuk sambung pelajaran. Cikgu rasa cikgu tak terlewat nak mengucapkan selamat Hari Raya, salam Aidilfitri kepada semua anak didik cikgu di sekolah dan juga semua anak didik cikgu di luar sana lah. Baik. Dan cikgu minta maaf sekiranya ada salah dan silap semasa pengajaran dan bimbingan cikgu. Baiklah, tujuan cikgu merakam pengajaran pada malam ini tak lain tak bukan kerana pada esok hari cikgu ada urusan kesihatan di hospital. Jadi seperti yang anda tahu, esok kita ada kelas untuk sejarah 5AB pada pukul 9.30 dan 10.30 pagi sehingga 10.30 pagi. Jadi cikgu buat rakaman pengajaran. Esok cikgu tak ada, jadi itu sebabnya cikgu buat rakaman pengajaran. Jadi anda lihatlah rakaman ini Okey, belajar. Okey. Baiklah. Kita mulakan pembelajaran kita. Baiklah, bab 8. Kita masih bab 8. Okey. Kita dah belajar bab 8 bahagian pertama. Okey. Jadi eloklah kita imbas kembali bahagian pertama. Okey. Jadi cikgu akan kongsikan skrin cikgu bersama dengan anda. Okey, baiklah. Lihat buku teks. Okey, lihat buku teks. Kita telah belajar pada bahagian pertama yang lalu iaitu rancangan pembangunan 5 tahun. Ada 2 tahap pelajar-pelajar, tahap pertama dan juga tahap kedua. Okey. Kemudian untuk malam ini cikgu akan mengajar tentang pembangunan ekonomi iaitu dasar pembangunan ekonomi. Jadi dasar pembangunan ekonomi ini diteruskan selepas rancangan pembangunan 5 tahun ke arah ekonomi yang lebih moden. Dia dalam tahun bermula pada tahun 80-an ke atas. Okey, dasar pembangunan ekonomi ini. Baik, jadi malam ni kita akan fokus kepada dasar pembangunan ekonomi. Jadi buku teks anda sila rujuk muka surat 206. Okey, subtopik 8.1.2. Baiklah. Cikgu kongsikan slide multimedia bersama dengan anda. Okey. Okey, jadi highlightkan isi-isi penting Baik. Dasar-dasar pembangunan ekonomi. Pertanian Negara, DPN. Dasar Pensyarikatan Malaysia. Dasar Penswastaan. Dasar Hala Tuju Cara Baru. Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara, DPDPN. Dasar Kependudukan. Sila klik untuk mendapatkan maklumat. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, ada 6 dasar. Yang pertama, dasar pertanian negara, dasar pensyarikatan Malaysia, dasar penswastaan, dasar hala tuju cara baru, dasar peningkatan daya pengeluaran negara dan dasar kependudukan. Baiklah, apa yang perlu pelajar tahu tentang dasar-dasar pembangunan ekonomi ini? Baik, 2 perkara yang penting. Yang pertama, pelajar perlu kenal pasti apakah objektif atau tujuan atau matlamat dasar ini. Okey, itu yang pertama Yang kedua,
Yang kedua ialah strategi bagaimana dasar ini dilaksanakan. Apakah strateginya? Mungkin ada agensi-agensi yang berkaitan dalam dasar tersebut. Kenal pasti. Okey, baiklah pelajar-pelajar, tanpa membuang masa kita lihat, dengar dan belajar dasar yang pertama iaitu dasar pertanian negara. Dasar Pertanian Negara DPN. Matlamat meningkatkan pendapatan sektor pertanian, memaksimumkan pendapatan pekebun kecil, memajukan komoditi utama untuk diekspor. Strategi menggalakkan pembukaan tanah-tanah baru di bawah rancangan Felda, Agensi Pembangunan Wilayah dan Kerajaan Negeri. Memperkenalkan program pembangunan in situ. Baik pelajar-pelajar, di sini ada tulisan yang berwarna kuning iaitu pembangunan in situ. Baik, apakah maksud pembangunan in situ? Dalam buku teks ada buku surat 206 pada sudut maklumat. Okey, pembangunan in situ ialah merupakan satu strategi untuk meningkatkan produktiviti kawasan pertanian yang sedia ada. Okey, dengan projek-projek pembangunan pertanian bersepadu. Contohnya di wilayah Kemubu, Besut, Johor Barat, Kelantan Utara dan juga Selangor Barat. Okey. Jadi pembangunan in situ ni juga membolehkan kawasan yang berproduktiviti rendah dipertingkatkan. Okey, hasilnya. Okey, mungkin tanahnya kurang subur, okey, tak sesuai untuk kurang subur, mungkin tak sesuai untuk pertanian, mungkin kerana tidak suburan tanah itu. Jadi pembangunan di situ di bawah dasar pertanian negara mungkin boleh dijalankan untuk memulihkan kawasan-kawasan pertanian yang produktiviti rendah. Mungkin tanah dia kurang subur atau mungkin ada masalah bekalan air. Jadi penggunaan di situ ini dapat memulihkan kawasan berproduktiviti rendah. Okey, baik, kita teruskan . Melibatkan sektor swasta dalam projek penswastaan pertanian di bawah Kementerian Baik pelajar-pelajar, cikgu patah balik semula. Okey, strategi dasar pertanian negara melibatkan sektor swasta dalam projek penswastaan pertanian di bawah Kementerian Pertanian. Okey, baik. Kalau pelajar-pelajar perasan, kalau lalu highway yang ada kelapa sawit tu kan, ada kebun ataupun bukan kebun, ladang kelapa sawit kat sini banyaklah kawasan highway nak ke Kuantan ataupun nak ke Kuala Lumpur tu kan ada ladang sawit. Jadi kalau pelajar perasan, tidak ada sesetengah ladang ini milik swasta. Sebagai contoh, ladang sawit milik syarikat IOI, milik syarikat SIMDB atau milik sektor swasta yang lain. Jadi ini adalah satu inisiatif dalam dasar pertanian negara yang melibatkan sektor swasta melibatkan sektor swasta dalam pertanian. Okey, baik. Baik, cikgu harap anda telah memahami yang pertama, matlamat atau objektif atau tujuan dasar pertanian. Pelajar kena tahu, highlightkan matlamat itu dalam buku teks masing-masing atau catatkan semula, buat ringkasan dalam sticky notes dan tampal pada buku teks. Itu yang pertama. Yang kedua ialah strategi-strategi untuk melaksanakan dasar-dasar tersebut. Okey, baik. Baiklah, kita teruskan dengan dasar yang kedua, iaitu dasar pensyarikatan Malaysia. Dasar pensyarikatan Malaysia telah kita belajar, sebenarnya telah kita sentuh dalam pelajaran dalam bahagian pertama yang lalu. Baik, ini lebih kepada ulang balik. Jadi, macam biasa, yang pertama tujuan, yang kedua ialah strategi. Okey, jadi kita lihat dasar pensyarikatan Malaysia. Dasar Pensyarikatan Malaysia. Matlamat merangsang penglibatan sektor swasta dalam pembangunan negara. Strategi
menubuhkan panel perunding antara sektor swasta dan pihak kerajaan. Baik, simple je. Sebab sebenarnya kita dah belajar dalam bahagian pertama yang lalu. Ingat balik, cikgu ada sebutkan dalam bahagian pertama yang lalu bagaimana dasar persyaratan ini, ya, dia sekali dengan dasar perswastaan lah. Okey. Untuk menswastakan badan-badan kerajaan, sebagai contoh Telekom Malaysia TM sebelum ni milik kerajaan, iaitu di bawah Jabatan Telekomunikasi Negara. TMB dulu adalah Lembaga Elektrik Negara. Jadi dasar persyarikatan Malaysia ini tujuan atau matlamatnya merangsang pelibatan sektor swasta dalam pembangunan negara. Maksudnya pelajar-pelajar sekalian, nak membangunkan negara ni bukan hanya kerajaan saja. Sebenarnya semua pihak bertanggungjawab dalam membangunkan negara, termasuk pihak swasta. Malah anda sebagai pelajar juga bertanggungjawab membangunkan negara. Bagaimana seorang pelajar membangunkan negara? Belajarlah betul-betul bersungguh-sungguh di sekolah dan seterusnya melahirkan modal insan yang berkualiti. Yang mana modal insan berkualiti ni dapat membangunkan negara kita ke arah negara maju kelak, insya-Allah. Baik, apakah strategi dasar persyaratan Malaysia? Menubuhkan panel perunding antara sektor swasta dan juga pihak kerajaan. Dia macam ada konsultan lah untuk berunding antara sektor swasta dan juga pihak kerajaan. Melalui dasar ini, Malaysia dianggap sebagai sebuah syarikat yang dimiliki secara bersama oleh kerajaan dan sektor swasta. Itulah dasar persyaratan Malaysia sebenarnya. Jadi semua kekitangan kerajaan dan swasta merupakan pemilik saham dan pekerja dipertanggungjawabkan untuk memajukan syarikat ini. Begitulah perumpamaannya. Dalam dasar persyaratan Malaysia. Jadi itu sebabnya kerajaan telah menubuhkan sebuah panel perunding antara pihak kerajaan dengan sektor swasta. Baiklah. Kita teruskan dengan dasar yang ketiga, iaitu dasar penswastaan. Dasar penswastaan. Matlamat mengurangkan beban kerajaan, mempercepatkan pembangunan ekonomi negara, meningkatkan produktiviti serta kualiti perkhidmatan. Baik. Dasar penswastaan. Kita juga telah belajar dalam bahagian pertama yang lalu. Matlamatnya mengurangkan beban kerajaan. Pelajar sudah tahu apabila kerajaan menswastakan syarikat milik kerajaan itu kepada pihak swasta, maka kerajaan dapat menjimatkan begitu banyak belanja dan perbelanjaan ini dapat disalurkan, perbelanjaan yang dijimatkan ini dapat disalurkan ke sektor yang lebih memerlukan seperti kesihatan, pendidikan dan juga keselamatan negara. Sebagai contoh dalam sektor telekomunikasi, jadi kerajaan telah menswastakan Jabatan Telekomunikasi Negara kepada Telekom Malaysia. Begitu juga dengan TMB, dahulunya LLN, Lembaga Elektrik Negara dan juga lain-lain. Jadi ini dapat mempercepatkan pembangunan ekonomi negara, seterusnya meningkatkan produktiviti serta kualiti perkhidmatan. Itulah dia dasar perswastaan. Berpandangan bahawa sektor swasta ni lebih cekap. Sebab sektor swasta ni mempunyai pengurusan kewangan yang terbaik dan organisasi yang cekap. Jadi itu sebabnya apabila kerajaan memindahkan kepentingannya kepada sektor swasta, jadi sektor swasta ni bekerjasama dengan kerajaan untuk membangunkan ekonomi negara. Jadi begitulah pelajar-pelajar dasar penswastaan ini. Kita lihat bagaimana strategi dasar perswastaan ini. Kita sambung. Strategi memindahkan perkhidmatan, perusahaan, kepentingan pelaburan dan kuasa tertentu kepada sektor swasta. Menubuhkan unit perancangan ekonomi. Unit perancangan ekonomi bertindak sebagai jawatan kuasa penswastaan untuk memberi panduan kepada sesebuah kementerian.
Baik pelajar-pelajar. Okey, ada satu yang menarik perhatian cikgu iaitu dalam strategi dasar penswastaan ialah unit perancangan ekonomi UPE. Baik, UPE ini berfungsi untuk dia berfungsi sebagai satu jawatan kuasa, okey, satu jawatan kuasa untuk memberikan garis panduan kepada mana-mana kementerian atau jabatan kerajaan yang nak menswastakan, okey, yang nak menjalankan perswastaan. Jadi unit perancangan ekonomi ini fungsi dia. Jadi unit perancangan ekonomi akan meneliti, akan menyemak, okey, sebelum sesuatu jabatan itu diswastakan. Sebenarnya banyak jabatan-jabatan kerajaan telah diswastakan seperti dalam contoh pada paparan anda, Jabatan Bekalan Air kepada Syarikat Bekalan Air Selangor, okey, LLN kepada TNB, Lembaga Telekomunikasi Negara kepada Telekom Malaysia Berhad, okey, dulu KTM Kereta Api Tanah Melayu, okey, sekarang kepada KTMB, Kereta Api Tanah Melayu Berhad. Dulu KTM ni, kereta api adalah milik kerajaan, okey. Begitu juga dengan POS. POS dulu milik kerajaan diswastakan sekarang dan banyak lagi sebenarnya dahulunya jabatan-jabatan kerajaan telah diswastakan. Okey, sekadar contoh yang cikgu sebutkan itulah dia syarikat-syarikat swasta yang dahulunya adalah milik kerajaan. Jadi cikgu ingatkan kembali, okey, dasar penswastaan ni membolehkan kerajaan menjimatkan duit, okey, kos yang banyak atau perbelanjaan yang banyak itu dapat dijimatkan dan digunakan untuk sektor yang lebih penting seperti cikgu cakap tadi, pendidikan, kesihatan dan juga keselamatan serta pertahanan. Okey, itulah dia dasar penswastaan. Baik. Kita lihat dasar yang keempat, dasar hala tuju cara baru. Dasar hala tuju cara baru. Matlamat, membangunkan kawasan luar bandar, meningkatkan pendapatan petani dan pekerja desa melalui penglibatan dalam sektor pelaburan. Strategi, mengelompokkan kampung-kampung menjadi pertempatan yang lebih besar, meningkatkan pendapatan melalui industri pembuatan barangan, pelaksanaan projek pembangunan melalui agensi. Baiklah pelajar-pelajar, itulah dasar hala tuju cara baru. Okey. Baik, dasar hala tuju cara baru ini, okey, adalah untuk membangunkan kawasan luar bandar lah. Okey, kawasan luar bandar. Jadi dia nak luar bandar ini tidak ketinggalan dalam arus pembangunan negara, jadi dasar hala tuju cara baru diperkenalkan. Jadi kerajaan akan dalam dasar ini kerajaan akan mengenal pasti, okey, luar bandar ni berpotensi untuk berubah ataupun berubah menjadi apa sebenarnya, industri apa yang sesuai dalam luar bandar ni. Di luar bandar dia ada banyak potensi. Okey, mungkin dalam luar bandar itu dia berpotensi dalam bidang kraft tangan. Okey, sebagai contoh di Perak ada satu kawasan, dia dalam kawasan luar bandar ini berpotensi untuk industri penghasilan lambu sayur di Perak. Jadi inilah dia dasar hala tuju cara baru, okey. Jadi projek-projek pembangunan luar bandar ni melibatkan agensi-agensi kerajaan. Okey, dan akhirnya luar bandar dapat menikmati arus permodenan di samping dapat mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk-penduduk kampung tersebut. Ialah mengelompokkan kampung-kampung menjadi pertempatan yang lebih besar, okey, meningkatkan pendapatan melalui industri pembuatan barangan atau kraft tangan dan sebagainya. Okey, pelaksanaan projek pembangunan melalui agensi-agensi kerajaan. Okey pelajar-pelajar, itulah dia dasar hala tuju cara baru. Okey, baik. Seterusnya yang kelima, kita dengar dan lihat dasar peningkatan daya pengeluaran negara. Dasar peningkatan daya pengeluaran negara, DPDPN. Matlamat, mencapai kadar pertumbuhan ekonomi secara berterusan, memastikan penggunaan sumber tenaga secara maksimum, meningkatkan hasil pendapatan negara bagi meningkatkan kadar pertambahan ekonomi. Strategi, memperbaiki sistem pengurusan operasi
struktur organisasi, penggunaan teknologi terkini, serta penerapan nilai dan etika kerja yang murni. Baik, itulah dia dasar hala tuju cara baru itulah dia dasar peningkatan daya pengelolaan negara, tujuan dan juga strateginya. Okey. Jadi dasar peningkatan daya pengelolaan negara ini matlamatnya ialah untuk mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang berterusan walaupun ada cabaran-cabaran yang mendatang, yang boleh mengganggu-gugat dan ekonomi negara. Jadi inilah dia dasar peningkatan daya pengelolaan negara untuk memaksimumkan penggunaan sumber negara, bagi mengelakkan sebarang pembaziran. Maksudnya every ringgit, one ringgit is count. Setiap satu ringgit ni ke mana dia disalurkan, ke mana dia dioptimumkan. Itulah dasar pengeluaran negara. Satu ringgit yang kerajaan keluarkan dibayar untuk apa? Digunakan untuk apa? Untuk mengelakkan pembaziran. Jadi ini melibatkan pembaikian pemurnian struktur pengurusan, sistem pengurusan operasi, struktur organisasi, menggunakan teknologi terkini, penerapan nilai dan etika kerja yang murni. Etika kerja yang murni ni sebagai contoh, kita mengambil Malaysia ada mengambil contoh etika kerja Jepun iaitu budaya 5S. Budaya 5S ni sangat-sangat baik pelajar-pelajar. S ni ada cikgu pun tak berapa ingat apa 5S tu, tapi apa yang cikgu pasti S tu ada susun, ada bahasa Jepun ni S ni, susun, sisir. Jadi itulah dia budaya 5S ni menyebabkan Jepun maju. Jadi Jepun melaksanakan 5S ni yang mana setiap duit yang Jepun keluarkan untuk pembangunan negara dioptimumkan melalui amalan 5S ini. Pelajar-pelajar. Baik. Kita teruskan dengan dasar kependudukan. Dasar kependudukan negara. Matlamat mencapai sasaran 70 juta penduduk menjelang tahun 2100. Pelajar-pelajar tercapai. Baik pelajar-pelajar. Jadi pelajar kena fikir. Ini adalah matlamat kita, kerajaan mencapai sasaran 70 juta penduduk menjelang tahun 2100. Sekarang tahun 2020. Lama lagi. Baik, mungkin pelajar terfikir, mengapakah kerajaan tetap target 70 juta penduduk? Mengapa 70 juta duduk? Baik. Sekarang ini pelajar kena tahu berapa juta penduduk negara kita sekarang tahun 2020. Tak sampai pun 70 juta. Masih jauh lagi. Jadi mengapa pada tahun 2100 nak mencapai sasaran 70 juta? Jadi kita tengok tahun 2100. Tahun 2100 ni bayangkan revolusi perindustrian pada tahun 2100 sudah pun mantap. Masa itu Malaysia mungkin sudah ke arah virtual, ke arah yang lebih canggih. Mungkin ada kereta terbang, siapa tahu. Industri berasaskan kita perlukan sumber tenaga manusia. Kita perlukan pekerja mahir, skill workers. Kita perlukan pekerja jurutera, pegawai-pegawai yang mahir. Itu sebab kita nak sasaran 70 juta penduduk. Untuk mengisi keperluan negara pada ketika itu. Baik. Jadi itu sebabnya dia untuk mencapai sasaran ini banyak pihak ataupun agensi kerajaan yang terlibat. Antaranya Kementerian Kesihatan Malaysia. Nak memastikan kita punya keluarga dalam satu tahun tu, kalau awak pergi hospital atau klinik ada dia punya carta tu, berapa kawasan itu yang lahir, yang mati berapa. Jadi sebenarnya angka-angka ni cukup penting bagi negara kerana nak capai sasaran 70 juta. Bayangkan kalau tak ada 70 juta ni,
macam mana Malaysia nak menjadi negara maju pada tahun 2100. Dia 70 juta penduduk. Ni bukan 17 juta penduduk yang biasa-biasa. 70 juta penduduk ni penduduk yang boleh adapt dengan teknologi, ada ilmu dan skill dengan teknologi. 70 juta. Sekarang tak sampai lagi. Okey, tak sampai 70 juta. Okey, jadi inilah sasaran kita pada tahun 2100. Kita kena capai penduduk Malaysia 70 juta. Penduduk Malaysia 70 juta. Ni tak termasuk apa nama pekerja-pekerja asing ataupun orang-orang luar, negara luar yang tinggal negara kita ni penduduk Malaysia 70 juta. Okey, bayangkan sebab cikgu percaya walaupun ada ledakan teknologi, telefon pintar, robotik, kecerdasan buatan yang banyak gunakan mesin daripada kerja tangan manusia, tapi sebenarnya cikgu percaya manusia ini sebenarnya juga diperlukan, juga diperlukan untuk membangunkan negara. Begitulah pada pendapat cikgu lah. Baik. Jadi itu sebabnya kerajaan nak capai sasaran 70 juta penduduk menjelang tahun 2100. Okey, baik kita sambung. Beratkan keselarasan antara kadar pertumbuhan penduduk dengan kadar pembangunan sosioekonomi negara, kemudahan pendidikan, perumahan, kesihatan dan peluang pekerjaan. Okey, ini bagus ni. Okey, cikgu suka ayat ni sebab apa? Okey, 70 juta ni bukannya spekulasi, bukannya teka-teka kerajaan nak saja suka hati kerajaan letak 70 juta. Tak, ada sebabnya kerajaan dah buat kajian dengan buat ramalan pada tahun itu. Jadi dia ada keselarasan antara pertumbuhan penduduk dengan kadar pembangunan sosioekonomi negara. Okey, kalau cikgu ambil contoh di Singapura. Singapura sekarang ni sangat-sangat kuatir kerana orang tua lebih ramai daripada golongan belia. Okey, jadi bagaimana Singapura pada masa hadapan? Kadar kelahiran Singapura juga rendah. Orang tua ramai, bayangkan orang tua lebih ramai daripada golongan belia. Okey, manakala kadar kelahiran Singapura sangat-sangat rendah kerana dia punya undang-undang negara dia tak boleh lebih, kalau tak silap cikgu 2 orang ke 3 orang, cikgu tak pasti, tapi tak boleh lebih anak untuk pasangan berkahwin. Nampak tak pelajar-pelajar sekalian? Jadi sekarang ni 70 juta tu adalah satu angka yang wajar untuk tahun 2100, selaras dengan pembangunan sosioekonomi negara. 70 juta penduduk, maksudnya ada 70 juta penduduk. Jadi 17 juta penduduk ni dapat menikmati kemudahan pendidikan yang cukup, ada rumah, ada perkhidmatan kesihatan dan ada peluang pekerjaan. Bukannya ramai menganggur, 70 juta menganggur, tak ada. Dia mesti ada keselarasan antara perkara-perkara ini. Baik. Satu lagi cikgu nak bagi contoh selain Singapura cikgu sebutkan tadi ialah negara China. Negara China negara besar pelajar-pelajar dan nampak negara besar tapi sebenarnya rakyatnya sangat ramai. Apa kali sangat tu, rasanya 4 kali sangat tu. Maksudnya pelajar-pelajar, kerajaan China telah buat satu undang-undang yang sangat ketat. Setiap pasangan berkahwin seorang anaknya. Tapi kalau lahir dia, kalau contoh dia mengandung kali kedua, digugurkanlah. Kenapa? Sebab penduduk China dah ramai sangat, pack padat. Itu dia. Jadi China mungkin ada dia punya dasar keperluan negara dia tersendiri. Jadi itulah cikgu nak sebutkan kat sini bahawa sasaran 70 juta ini adalah satu sasaran angka yang wajar yang kerajaan tetapkan menjelang tahun 2100 dan kerajaan pun telah kaji dengan memandang ke depan. What's next? Dengan keselarasan antara pembangunan sosioekonomi negara. Kita sambung. Peluang pekerjaan. Strategi. Segala program pembangunan negara berdasarkan unjuran jumlah penduduk untuk memastikan pertumbuhan penduduk tidak mendatangkan masalah kepada negara. Pelajar-pelajar, seperti cikgu sebut tadi, contoh Singapura dan juga China.
terlebih penduduk pun tak boleh juga. Okey, jadi contohnya 100 juta pada tahun 2100 mungkin mendatangkan masalah. Okey, maksudnya penduduk ramai tapi kemudahan awam tak cukup. Ada masalah juga. Okey, tapi kalau penduduk sikit, okey, ada kemudahan awam yang banyak, dah membazir. Okey, bazir pula. Bayangkan sekolah boleh menempatkan 500 orang pelajar. Satu orang belajar je. Kan rugi, satu kerugian. Begitulah contoh yang cikgu boleh sebutkan. Kita sambung. Oh, baik. Itulah dia pelajar-pelajar 6 dasar. Dasar pembangunan ekonomi, dasar pertanian negara, dasar pensyarikatan Malaysia, dasar perswastaan, dasar hala tuju cara baru, dasar peningkatan daya pengeluaran negara, dan yang terakhirlah dasar kedudukan. Okey, cikgu nak ingatkan kembali, setiap dasar-dasar ini anda perlu study dua perkara. Yang pertama, matlamat. Okey, highlightkan, ringkaskan dalam sticky notes. Yang kedua, apakah strategi-strateginya. Okey. Jadi cikgu rasa sampai setakat ini sahaja pembelajaran bab 8 bahagian 2. Kita akan sambung bahagian 3. Jadi pelajar-pelajar pada bahagian 3 nanti kita tak bincang lagi ekonomi. Bahagian 3 kita akan lihat pembangunan sosial pula. Jadi kalau ada soalan tentang dasar-dasar pembangunan ekonomi, kita akan jumpa nanti dalam pembelajaran bahagian yang ketiga. InsyaAllah cikgu ada dan kita boleh jalankan kelas secara live bersama-sama. Okey. Jadi pelajar-pelajar sekalian, sampai setakat itu saja. Okey, sampai setakat itu saja pembelajaran balapan bahagian kedua ini. Baik, kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Cikgu ucapkan selamat malam. Okey, mungkin pagi dah sekarang, cikgu tak tahu bila awak lihat rakaman ini. Jadi cikgu nak awak study bab 8 bahagian 2 ni. Dan seterusnya awak study juga bab 8 bahagian 3 iaitu bahagian 3 iaitu pembangunan sosial. Study sebelum cikgu masuk mengajar. Okey, baiklah itu saja daripada cikgu. Okey, cikgu ucapkan selamat belajar. Okey, semoga cikgu doakan semoga kita dapat berjumpa lagi di sekolah. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi di sekolah sebab sekarang ni wabak COVID-19 di Malaysia semakin pulih. Okey, kita doakan sama-sama semoga kita dapat berjumpa kembali di majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.